Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di kawan market cap dan juga sedikit technical analysis di TradingView untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam ni Zul akan tunjukkan altcoin manakah lagi yang boleh kita invest. Sebab apa? Altcoin ni masih lagi berada di good position. So anda boleh buat decision. Kalau anda nak invest, bolehlah invest di coin. Zul akan tunjuklah. Dan coin ini juga yang Zul tunjuk ni adalah orang kata antara dalam untuk punya radar lah untuk Dubai untuk masukkan dalam untuk punya portfolio. Alright guys, let's go kita review dulu coin market cap. Di coin market cap, total coin market cap untuk alam ini berada di 2.1 trilion USD dollar. Dan tengok macam berlaku peningkatan almost dalam 2.78%. So kita tengok juga untuk volume juga melakukan peningkatan yang drastik untuk hari ini daripada bawah 90,000 dolar, 90,000 bilion dan 119 bilion. Kita seperti peningkatan banyak dalam 30% untuk hari ini. Kemudian untuk BTC dominant, apa yang menarik untuk hari ini? BTC dominant dropping almost kepada 42% dan Ethereum melakukan naikkan 19%. Sebab tu tengok Ethereum melakukan pump yang banyak berbanding BTC. BTC hanyalah buat sawi ataupun kenaikan yang sikit saja dalam bentuk Bitcoin. Okay, kita review harga coin semasa untuk malam ni. So Bitcoin berada di 47 almost 48k, hanya peningkatan banyak 0.68. Tetapi Ethereum dah pun breakout major resistance iaitu 3.3k, dah pun berada di dalam box major resistance, peningkatan untuk 8%. Next target lah expected dalam 3.8k. Sehingga break 3.8k, kita expected akan buat all time high barulah di hit dulu all time high dia 43, kemudian barulah buat all time high baru di 1.6 Fibonacci. Kemudian Cardano juga ini hanya expected pergi balik 2.9 harga tinggi. So untuk hari ini hanya melakukan 1.75. Tengok macam mana penurunan untuk Cardano dalam 2.7 untuk hari ini yang berlaku sikit peningkatan 2.8. All time high dia lah di 2.9. Binance juga sama, Binance daripada 460, so naik pada 470, berlaku peningkatannya 1.72%. Tapi apa yang menarik ini kita tengok adalah Solana terus melakukan peningkatan sebanyak 25%, hampir 26% untuk malam ni. Solana ikutkan ini price dah pun breakout di $120 iaitu 1.2.6 Fibonacci. Now next target untuk Solana adalah 3.6 Fibonacci iaitu di price 150 ataupun $160. So nanti tu akan tunjukkan di chart. Polkadot juga melakukan $30 kenaikan Polkadot, kenaikan 24%. So lain-lain chart masih lagi kata untuk Terra Luna masih lagi belum pump, masih lagi berada di 1.2 ataupun 1.6 Fibonacci. Okay, let's go kita pergi ke coin market ke TradingView untuk review market secara keseluruhan. So sebelum tu akan tunjukkan di Bitcoin dominant. So apa yang berlaku hari ni? Di hari ni berlaku di BTC dominant ialah BTC dominant melakukan dropping ke bawah. So sebelum ni tu ada monitor iaitu trendline ni. Ada monitor trendline tu, sekiranya break ini kita akan expected price itu akan naik ke atas. Tapi tengok price itu masih lagi bawah trendline. Now kita expected untuk price itu follow kita punya target iaitu at least first. Sebelum ni tu ada target ialah di sini, dah pun sampai. So now another target ialah kata bottom pattern iaitu ini, expected sampai dalam kawasan 39 ataupun 40%. Sekiranya dominan BTC terus melakukan bawah, kita akan nampak harga Bitcoin hanya akan melakukan sideways ataupun kenaikan yang slow. Dan kita tengok total market meningkat, kita sepatutnya untuk all coin akan melakukan peningkatan drastik. So dominan BTC berkurangan, market cap meningkat, all coin akan meningkat dengan drastik. Dan Bitcoin, harga Bitcoin juga meningkat, cuma meningkat tu hanyalah pada cara yang slow lah untuk dalam bentuk BTC. Sebab apa? Kita tengok kenaikan lebih kepada dalam all coin. So let's go kita pergi ke Bitcoin. Apa yang dah berlaku untuk ini? Bitcoin sekarang berada di 48k. Tengok macam tu cakap semalam, kita ada good support di 46. Sekiranya break 46 barulah kita akan target 42. Sebab cakap ada juga opportunity untuk kita 46 bound balik ke 51. Price sekarang berada di strong resistance di 51 dan strong support di 46. So ada antara 46 dan 51. Price boleh hanya bound kasih ataupun melakukan kenaikan yang slowly lah. Sebab tu kita tengok total market meningkat, kemudian dominan BTC berkurang. Itu yang kita akan nampakkan apa yang berlaku di Bitcoin. Pergerakan price hanyalah sideways ataupun kenaikan yang kuartal slow, kenaikan tapi ada kenaikan yang kuartal slow lah untuk Bitcoin.
So untuk Ethereum apa yang dah berlaku tadi? Ethereum dah pun berlaku apa yang tu expected, iaitu sekiranya break 3.3, dan dua cakap juga kita ada monitor iaitu bullish pattern, iaitu pattern ascending triangle dengan price target. First price target adalah 3.5 iaitu yang ni. And then another way untuk kita ambil price target adalah kawasan ni, dan expected as a kata selepas sebaik saja price itu break 3.3k, now 3.3k dah berjadi support. Net strong resistance adalah di 38 ataupun last resistance untuk Ethereum, dan sekiranya break box support ni kita akan pergi ke all time high di 4.3. Kemudian first target kita untuk price must be hit selepas break major resistance atau box apa tadi dah di 1.6 ataupun 6k untuk Ethereum. Macam saya cakap, kita pembeli kita akan nampak Ethereum dulu break major resistance, kemudian pergi all time high, kemudian barulah kita tengok Bitcoin pula akan melakukan pergerakan yang sama. So now habis pergerakan dalam altcoin, so sebab tu dah tengok banyak altcoin yang meningkat, dan mostly untuk kita tengok minggu ini kenaikan altcoin yang ada kena mengena dengan NFT. Sebab apa? Tengok lately NFT memang hot. Sebab apa? Bila NFT aku kata NFT famous, banyak orang buy, banyak traction di NFT. Dan NFT ni kita tengok platform mana dia pakai. Contoh yang paling banyak pakai ialah Solana, Ethereum. So koin-koin yang melibatkan NFT lah yang akan kita tengok penaikan yang drastik. So untuk Ethereum kat mana tu target? Last untuk target adalah di 3.8. Sebab apa? Kita dah breakout 3.3, expected tu adalah sampai di 38. Break 38 barulah kita expected price akan buat price untuk on the way untuk price discovery lepas break 4.3. So untuk BNB sikit, dia akan pergi BNB sebelum dia pergi ke coin manakah yang good position untuk kita buy sekarang ni. So untuk BNB mencakap price antar gagal untuk break ni, kita ada sedikit dia ada monitor agak ascending triangle, tapi ascending triangle ni break ke bawah. So ikutkan dah pun sampai target dia iaitu di bottom. Now kita berada di support 45. So untuk sesiapa dalam BNB yang berhasrat untuk buy accumulate more Binance di kawasan inilah good position. Dapat price dia banyak dah ketinggalan tu tak masalah, price tu kita layan saja, dan kita tunggu price itu break 50, kita expected untuk melakukan ke atas. So siapa ada Binance, siapa nak buy lagi Binance ataupun dollar cost, aku mungkin beli sedikit lagi. Aku kata boleh beli sekiranya price itu touch mana-mana support. So now kita pun dah terlepas sebenarnya support ni. Sekiranya price itu naik lagi, ada lagi rebound di luar trendline adalah good position untuk kita buy. Dan cakap buy tu jangan knock in, buy hanya dengan small position. At least kalau contoh 10% lah, 10% daripada dana yang anda nak dalam Binance. Contoh in case kalau ada RM1,000 nak buy di Binance, kata ada modal lagi RM1,000 untuk di Binance, tu boleh masuk orang kata untuk $10. Ataupun kalau anda nak long term, tak ada masalah, long term buy jadi Binance. So given time Binance akan melakukan all time high dia, all time high di $7. So bergantung kepada keputusan anda. Kalau Zul untuk Binance, Zul dah ada position kat bawah ni, Zul ada buy. Sorry, position last untuk buy ni, buy kat sini ya. Dua position buy lah kawasan sini. And then masa bawah ni tu tak buy untuk Binance. And then tu expected more beli pada Ethereum dan Bitcoin banyak sebelum ni. And then sekiranya Binance tu nak tambah, adalah sekiranya price tu break, yang ini barulah tu akan tambah. Kalau terus melakukan kenaikan tak masalah, tu hanya akan layan profit. So now guys, let's go, kita pergi coin apakah yang boleh lagi kita buy sebab apa di good support. So another coin yang pertama tu akan pergi ke Phantom. So Phantom dah pun breakout sebenarnya, antara Phantom dah breakout resistance. Kalau nak buy, aku kata buy dah breakout resistance boleh buy, cuma buy kata dalam tak banyak lah, tapi untuk long term still good position. Sebab apa? Dah break major resistance, break saja major, kita akan expect untuk price ke 1.6 iaitu di $1.4. So coin lain ialah Atom pun dah orang kata bukan good position sebab di major resistance. Theta. First coin adalah Theta. Sebab apa Theta? Macam cakap, Theta masih lagi di good position di buy atau di kawasan box support. So tengok Theta sekarang berada di price ini dalam $6. So sekiranya anda buy kat sini untuk long term adalah very good. Sebab apa? Price kita beli di major support. Bila major support, kita seperti price tu akan bound ke resistance dan break resistance, kita seperti pergi ke all time high dia $15. Kemudian first target adalah di 23. So bayangkan anda beli $6 sekarang ni, price target adalah 23. Good return ROI untuk anda long term Theta. So another coin adalah
M adalah antara kata untuk long term pun bagus. Sebab apa? Tengok M sekarang berada di good position untuk buy, adalah Fibonacci retracement last support di M. So antara untuk long term anda boleh buy kalau macam cakap, sekiranya ada target untuk adakan contoh satu target M, ada nak target ada 1000 coin. Kat sini anda boleh on in. Sebab apa? On in lalu di kawasan good support dengan expected bila sampai di support kita ada good rejection dan support untuk price pergi ke resistance, dan break resistance kita expected untuk all time high dia. Kemudian 1.6 di 17 sen. Tu long term adalah AMP adalah very good. So another coin ialah Chainlink. So Chainlink adalah antara orang siapa yang berminat Chainlink, still good position untuk buy. Tak apa, price masih lagi berhampiran support untuk di Chainlink. Kita dah menuju ke resistance, given time Chainlink akan melakukan kenaikan. So sebelum price naik ke atas ni, saya cakap kalau anda berminat untuk beli Chainlink, siapa yang dah buat kaji seling fundamental dan segalanya, Chainlink kalau anda berminat boleh buy sekarang. Sebab apa? Masih lagi di good position di support and expected return Osman masih lagi tinggi. Break saja ini kita akan pergi ke $52. Break baik saja break major resistance ni, kita akan expected trigger punya price ialah di 1.6 di $76. Anda buy di $20, hampir dalam $30. Price target di $70, a good kata return investment untuk anda punya portfolio. So another coin ialah Litecoin. So Litecoin juga masih lagi di good position untuk buy di kawasan support. So macam sama juga di Chainlink, given time price tu akan kembali balik ke resistance. Break resistance macam biasa sampai all time high dia 400, dan first target ialah di 1.6 di $600 untuk Chainlink. So pasti ada dalam subscriber tu ada yang minat Chainlink sebab ada Litecoin. Sebab dulu ada yang tanya Litecoin, so sekiranya ada holder Litecoin nak tambah lagi aset, this a good position untuk ada buy untuk long term. So another coin adalah VeChain. So VeChain juga siapa nak buy, macam Zul pun sendiri nak target 10k untuk VeChain. Zul ada dalam 2k, so ada 8k. Maybe untuk dapatkan 8k tu susah, maybe Zul akan less sikit dia punya target, maybe dalam 5k. So another 3k adalah good position untuk buy. Dan tu maybe dalam sehari 2 hari maybe Zul akan buy VeChain lah untuk completekan Zul punya target Zul at least 5,000. Sebab apa? Zul target dia 10,000, tapi di 10 sen harga untuk dapat 10,000 pun agak mahal. So probably dalam dah ada 2,000, maybe Zul akan tambah lagi dalam 3,000. At least Zul nak ada 5,000 untuk bekalan sekiranya price tu naik ke atas untuk buy target di 40 sen. So untuk Chainlink ada di Harmony One kalau ikutkan Harmony One untuk long term still good. Tapi kalau kita tengokkan sini, price dah pun melakukan kata 50% jauh daripada ni good position itu kawasan ni. Tapi untuk long term tak ada masalah. Kalau Harmony kan, kalau anda sanggup, kalau anda boleh kaji fundamental ni, anda yakin dengan projek, boleh saja long term, tak ada masalah. Sebab apa? Harga tertinggi dia adalah di 22 sen. So now berada di 10 sen, orang kata 50% lagi untuk melakukan itu. Anda beli buy, orang kata 50% discount lah daripada harga tinggi di $22. So another coin ialah di Matic. So Matic juga antara good position, still lagi boleh buy sebab untuk long term. And then walaupun Zul target di $1, tapi kalau anda nak long term tak apalah, boleh buy lagi kat sini. Sebab apa? Matic still lagi below resistance dan berhampiran support. So good position untuk buy. Sebab kita tahu Matic all time high dia adalah di 2.7. So beli di sini masih lagi expected dalam 50% discount. So untuk this time long term adalah still good position untuk kita buy untuk di Matic. So itu antara coin yang Zul nak tengok kan untuk hari ni. So Zul akan pergi sikit di Polkadot. Sebab apa? Polkadot expected melakukan kenaikan drastik. So Polkadot dah pun break ini sebagai dia punya support. So kita akan tukar color. Kemudian kita ada tengah test $30. Sekiranya Polkadot berjaya break $30, kita akan expected price atau akan pergi ke dalam box resistance. So macam juga Polkadot, maybe next coin yang akan pump. Sebab Polkadot berada di harga dia paling tinggi adalah 50k. Macam juga break saja major resistance, next target price ialah di 74. Antara long term juga untuk Polkadot boleh buy, cuma buy sedikit. Anda dah buy 50 lah, price dah pun naik almost dalam, price dah pun naik daripada good support, good position, price dah pun naik dalam 50%. So another 50% untuk push price ke atas. So sedikit kurang baik, tapi untuk long term still good position untuk kita buy. So itu yang tu coin-coin yang tu tunjukkan. Apa yang Zulcoin tunjukkan untuk malam ni adalah antara
antara coin yang Zul berhasrat untuk masukkan dalam Zul punya portfolio. Kalau ikutkan sini, kalau ikutkan mana yang ada tanda merah di bawah ni adalah coin yang masih Zul belum ada, ataupun yang berada di atas ni yang dah tak ada tanda merah ni adalah coin yang Zul dah ada pun dalam Zul punya portfolio, hanya tinggal nak cukupkan dia punya target. Contoh VeChain tu ada 2000, Zul targetkan target 10,000 sebelum complete lagi untuk dia punya target untuk long term. Dan untuk yang contoh Solana ni dia target merah sebab apa? Solana adalah another main coin Zul target, antara main Solana dan Matic. Dan Solana Zul belum lagi buat sebarang pembelian ataupun sebarang position dalam Matic. Zul tak ada lagi coin Solana, sebab itulah Zul tanda merah. So coin-coin yang Zul terangkan tadi adalah antara coin yang Zul nak masukkan dalam portfolio. So sekiranya ada minat bolehlah buy. Zul hanya tunggu sedikit lagi tuan, sebab apa? Zul nak cairkan sedikit aset, and then barulah Zul nak buy. Sebab apa sekarang ni kita nak buy agak rumit tu tuan. Zul perlu buy di Luno, buy XRP, kemudian XRP tu Zul akan pindahkan ke Binance ataupun di crypto.com. Kemudian daripada XRP tu Zul akan convert pada USDT, kemudian USDT barulah Zul akan buy coin yang Zul nak tu. So sedikit lah, so sedikit rumit. Kemudian aku kata sedikit kena korbankan fee lah, banyak fee di Binance, kemudian kita transfer fee di another exchange. So ada dua kali fee lah. Tapi nak macam mana, tak boleh nak buat lah. Kalau ikutkan di UB, Zul tak berminat di UB. So anda siapa yang guna macam Zul di Binance dan crypto.com, itulah anda yang kena buat untuk sekarang ni. So hopefully in future ada good exchange lah yang boleh kita buy water direct daripada kita punya kad kredit ataupun kad ATM. So guys, itu je untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Let's go, kita hit Zul punya target untuk 10,000 subscriber Zul yang pertama. So guys, jumpa lagi pagi esok. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.